sebagai orang Islam, kita kena percaya setiap huruf yang ditulis dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang mendengar siaran ini. Saya ingin buat sikit kenyataan tentang nabi-nabi itu bukan Yahudi. Ya, ini berdasarkan kepada research yang saya telah buat. Saya membuat penyataan ini kerana saya dapati dalam FB saya dan dalam TikTok saya agak ramai yang keliru sebenarnya. Hakikatnya ya, tuan-tuan dan puan-puan, ia merupakan kajian saya yang berbelas-belas tahun. Dan saya telah melakukan genealogi, kajian, dokumentasi dalam berbagai-bagai sources. Dan ini diperkuatkan dengan kenyataan yang jelas di dalam Al-Quran, bahawasanya nabi-nabi itu bukan Yahudi dan bukan Nasrani, tetapi hanifan musliman. Ya, hanifan musliman. Dalam surah Ali Imran ayat 67, ya. Kalau siapa ada Quran boleh rujuk, ya. Boleh buka Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Ayat ini adalah ayat yang memberitahu tentang dalam keadaan negatif. Saya rasa ramai yang tak faham bahasa Arab, kaedah nahwu dan sarah apabila baca ayat ni. Jadi bila dia nampak makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, maka pembaca ataupun mereka itu melihat kepada perkataan kana. Sebenarnya maksud ayat ini, sebelum saya terangkan dari sudut kaedah nahwu dan saraf, bukanlah makana itu bukanlah Ibrahim alaihissalam itu Yahudi wala Nasranian dan bukan Nasrani, walakin ada adatul istidrak situ. Itu menunjukkan walakin ada unsur-unsur pertentangan dengan statement yang sebelum itu. Kana hanifan musliman, tetapi baginda ataupun Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah hanifan musliman, iaitu penganut agama Hanif yang Islam. Apa maksud Hanif dan Islam itu? Agama Hanifan musliman, agama yang lurus dan selamat. Wama, sekali lagi dia gunakan ma. Waw di situ adalah ataf kepada ma sebelum itu. Ma yang mula-mula tu. Wama. Ya, wama ataf kepada ma yang sebelum itu menunjukkan dan bukanlah. Sekali lagi dia guna dan bukanlah. Kana itu kembali kepada Ibrahim itu. Fa'il dia dhamir mustatir taqdir huwa ya'ud ila Ibrahim. Maksudnya di sini kana Ibrahimu minal musyrikin. Makana Ibrahimu minal musyrikin. Dan Ibrahim itu bukanlah daripada orang-orang musyrik. Ya. Di sini kita maklum bahawasanya terdapat dua ma. Ma pertama, ya, ma di sini ialah ma nafiyah. Ma nafiyah. Ma menafikan bahawasanya Ibrahimu itu dibaca kana. Kana itu adatul kana itu adatun fi'l naqis dan fi'l nasikh. Fi'l naqis dan fi'l nasikh. Naqis kerana dia perlukan isim.
Naqis dia perlukan isim. Nasikh kerana dia telah membatalkan peranan perkataan Ibrahim itu sebagai mubtada. Jadi makana Ibrahimu, dia merupakan isim kana marfu'an. Yahudiyan di sini khabar kana. Khabar kana mesti baca baris atas, menunjukkan makana. Dia tak kata kana. Kalau kana, ya, Yahudi dan Nasrani itu, Ibrahim Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau dia sebut kana, ni Quran ni. Kalau makana Yahudiyan, makana yani tidak, bukan. Ibrahim itu terdiri pada Yahudi dan Nasrani. Walakin dia nak bertentangan dengan kaedah, dengan maksud bukannya Yahudi dan Nasrani itu, dia gunakan perkataan aks, dia panggil yang bertentangan. Dia menggunakan kalimah ataupun istilah lakin hanifan musliman. Kana, sekali lagi kana. Kana mana fa'il dia? Ibrahim. Hanifan, sekali lagi dalam bentuk mansub, merupakan khabar kepada kana. Musliman, kenapa dia ikut hanifan sekali? Kerana dia merupakan sifah kepada hanifan. Hanifan musliman. Ada sifah kepada hanifan musliman. Sebab tu dia baca baris atas. Wa makana, sekali lagi, wow, ataf kepada ma yang paling atas. Makana minal musyrikin, dan bukanlah Ibrahim alaihissalam itu. Kana itu fa'ilnya ada dalam tu dhamir. Takdiru huwa, kembali kepada Ibrahim alaihissalam. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman, wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah daripada orang-orang musyrik. Itu. Jadi saya perlu terangkan apakah kedudukan Quran. Sebagai orang Islam, kita kena percaya setiap huruf yang ditulis dalam Quran. Ya, setiap huruf yang ditulis dalam Quran. Kerana Quran itu tidak ada satu huruf pun yang tergugur. Sebagai orang Islam, wajib beramal, beriman kepada apa yang disebut di dalam Quran. Kerana dia adalah sebenar-benarnya kalamullah. Itu saja. Terima kasih. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Maaf, saya nak bertanya tentang Bani Israel. Adakah Bani Israel itu merujuk kepada agama Yahudi atau memang ada perkaitan antara Bani Israel dengan Yahudi? Okey, makasih kepada soalan itu, Nisa. Bani Israel itu merupakan anak cucu kepada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub, nama dia selain pada Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam, nama dia juga digelar sebagai Israel. Israel tanpa hamzah, Israel bermaksud apa? Bermaksud hamba. Tuhan, Tuhan yang satu. Israel, Tuhan yang satu. Dia seperti Abdullah. Isra itu bahasa apa? Dia penggunaan bahasa Semitik Barat, bahasa Kanaan, lahjah Kanaan guna itu. Juga Phoenician, juga Aramaik. Ya, mereka menggunakan itu. Juga Ibrani, Israel itu adalah perkataan dua suku kata menunjukkan hamba, maksudnya hamba Tuhan. Jadi kalau disebut Bani Israel, itu anak-anak cucu Nabi Yaqub itu. Anak-anak cucu Nabi Yaqub itu. Seperti kan Nabi Yaqub ada 12 kan anak dia. Tapi sesudah itu kan beranak pinak, itu adalah Bani Israel. Anak dia yang daripada Yusuf, Benjamin, Dinah, apa yang buang dia dalam telaga tu pun semua, itu namanya Bani Israel. Iaitu Bani Yaqub. Bani Yaqub. Jadi yang selepas itu pun Bani Israel, termasuk Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel. Ya, Bani Israel dari sudut darah dia adalah pure. Dia kan Yaqub itu kan anak Ishak.
Ishak pula anak kepada Ibrahim. Ibrahim orang mana? Ibrahim orang Iraq, daripada wilayah Ur. Wilayah Ur, UR. Sarah daripada orang Iraq juga. Sebahagian mengatakan orang Syria. Maksudnya mereka adalah proto-Arab. Jadi kalau dua-dua tu daripada proto-Arab, anak dia apa? Mestilah anak ikut mak ayah. Takkan anak ayah berkulit orang daripada Afrika, anak jadi orang anak Cina. Dia mesti ikut tu. Ya. Jadi bertebaran dan antara Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa pula boleh berada di Mesir? Dia berbangsa Bani Israel. Kan satu ketika pernah Nabi Yusuf AS menjemput ayah dia dan semua adik-beradik dia ke Mesir. Nabi Yusuf masa itu menjadi menteri. Jadi bila sampai di Mesir, dia nak tengok ayah dia. Begitu, dan mereka Bani Israel yang ada di Mesir ini beranak pinak, antaranya melahirkan keturunan Nabi Musa AS itu. Nabi Musa ini anak Imran bin Fahish. Dia merupakan anak kepada saudara mara yang daripada Palestin tadi. Ya? Okey. Dan jika disebut begini, bagaimana pula dengan Yahudi? Berdasarkan kajian Ustazah, Yahudi merupakan satu istilah, ideologi. Yahudi berasal daripada perkataan hada. Hada ni pada asal orang menerima hidayah. Orang-orang baik-baik pada peringkat awalnya. Ya? Sebab itu disebut sebagai ahlul kitab dalam Quran. Disebut ahlul kitab itu kita boleh makan sembelihannya. Kita juga boleh disebut ahlul kitab itu boleh berkahwin dengan orang Islam. Sampai tahap itu. Maknanya betul lah perkataan hada itu pada peringkat awal. Itu maksud Yahudi. Yahudi bukannya dalam bentuk darah. Bukannya damian, iaitu darah, biologi, keturunan, bukan. Yang Ustazah buat genealogi ni, ya, 8 kali 5 kaki ini, 1 kaki saja yang Ustazah dapat daripada anak-anak Nabi Adam AS, iaitu daripada Shis bin Adam AS. Nabi Adam AS pernah berdoa kepada Allah Ta'ala sesudah kewafatan Habil, selepas dibunuh oleh Kabil itu. Nabi Adam AS berdoa, kurniakanlah aku anak seperti Habil. Maka Allah Ta'ala kurniakan Shis. Dan Shis ini antara adik-beradik anak-anak Nabi Adam yang mempunyai adik-beradik 37 orang. Ustazah tulis dalam Ustazah punya genealogi itu 37 orang. Tapi dalam genealogi Ustazah ni hanya ada 1 kaki saja yang sampai ke bawah, iaitu kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu dari Nabi Shis alaihi salam. Dan semua ni bukan, tak ada kaitan dengan Yahudi, dan Bani Israel tak ada kaitan dengan Yahudi. Tak ada kaitan dengan Yahudi. Sebab Yahudi itu bukan keturunan. Yahudi itu istilah, kefahaman. Mengikut Majid Khirbi, mengikut Abu Fida dalam kitab Ansabul Bashar, Majid Khirbi dalam kitab Ta'thiru Qadimah fil Arabiyah. Yahudi ini adalah satu kaum, ialah siapa-siapa boleh jadi Yahudi. Yahudi datang daripada Rom. Mereka itu bertumpu di satu tempat sebelum memasuki Palestin itu, iaitu bernama Petra itu. Itu disebut oleh Majid Khirbi. Dia kata Yahudi datang daripada padang pasir Jordan sekitar 2000 BC. Kenapa 2000 BC itu mereka datang? Kerana mereka telah mendengar di Palestin itu ada Ibrahim AS. Ibrahim ni orang Iraq. Kemudian dia merantau. Daripada Iraq dia keluar, dia pergi ke Haran sekejap, seterusnya dia pergi ke Mesir. Ketika dia pergi ke Mesir, dia bersama dengan Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut dan Siti Sarah. Itu yang ada kisah dia berjumpa dengan Raja Mesir pada ketika itu yang minat pada Siti Sarah. Akibatnya apa? Ada sikit kejadian perselisihan, tapi Ibrahim AS tidak mengakui itu adalah isteri. Dia kata adik dia. Ya. Ini ada dalam kisah tafsir-tafsir. Ya.
bab-bab begini kita pasti ambil sebagai penceritaan supaya anak-anak muda kita tahu. Dia bukannya kalau Israiliyat tu kita kena tolak, tidak. Dia tidak melibatkan akidah, dia tidak melibatkan syariat. Kita boleh ambil cerita ni. Anak-anak muda kita nak tahu bahawasanya dalam sources, Islamic sources, ada info-info begini, tetapi tidak diketengahkan kerana mereka mengatakan itu Israiliyat. Bagi saya itu satu kesilapan. Kita kena cerita. Kita kena cerita. Begitu juga dengan kajian Nabi Adam AS dan sesudah. Benda tu ada dalam Quran kan? Tapi tidak ramai yang cuba mendedahkan perkara-perkara yang begini. Bagi saya itu satu, bagi Ustazah ini ialah satu kesilapan. Dan anak-anak muda nak tahu apa sebenarnya asal-usul. Mereka nak tahu generasi baru ni macam mana sejarah agama mereka. Bagaimana nabi-nabi mereka. Kenapa nabi-nabi tidak didedahkan di sekolah dan sebagainya. Ya, soalan-soalan itu memang kita tahu. Berlegar-legar di pemikiran mereka. Jadi kita berhak memperbetulkan keadaan ini. Kita berhak. Ya. Justru itu, balik kepada cerita Yahudi itu tadi, ia adalah satu ideologi, satu fahaman bahawa mereka ini datang dari segenap ceruk untuk berdekatan dengan nabi-nabi di Palestin itu. Itu pada peringkat awalnya. Dan mereka ini memang menjadi penulis kitab, penulis wahyu, penulis scriptures. Itu. Mereka menggunakan bahasa Kanaan, bahasa Finik. Ya. Penggunaan bahasa-bahasa ini lama-lama apabila mereka telah menulis, mereka cuba sifat seorang penulis, dia akan menerangkan lama-lama bahasa itu dalam uslub dia. Dan kemudian dalam simbol-simbol dia. Ya. Tapi simbol-simbol pada peringkat awal adalah daripada tulisan ataupun simbol Kanaan, simbol Finik dan simbol Aramai. Itu.